Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem drama fantasi sci-fi dari 2020 bertajuk The Midnight Sky. Augustine, seorang lelaki tua yang menghidap penyakit terminal, ditinggalkan di sebuah balai cerap di bumi untuk menjejaki usaha oleh angkasawan untuk mencari planet lain yang mampu bertahan kehidupan manusia, manakala orang lain di pulau itu dipindahkan. Dia tinggal bersendirian di balai cerap, tidur, minum, dan makan sendiri. Dia memberi dirinya pemindahan darah dan mengambil ubat sepanjang hari. Beberapa dekad sebelum ini, Augustine telah memberi ceramah kepada ratusan tentang planet di alam semesta yang berpotensi menyokong kehidupan, seperti K23. Semasa majlis selepas itu seorang wanita menghampirinya untuk menggoda. Mereka mempunyai beberapa minuman bersama dan dia menyoalnya tentang kesahihan buku yang dia hanya diterbitkan mengenai K23. Augustine bangun pada hari ini dan mula melihat melalui komputer untuk melihat misi mana yang masih aktif. Kebanyakan mereka tidak aktif, tetapi ada yang menarik perhatiannya. Itu nampaknya misi terakhir yang tinggal dan Augustine melihat melalui foto-foto anak kapal. Dia melihat gambar seorang wanita yang dikenalinya, dan memutuskan untuk cuba mula menghubungi mereka. Sully, wanita dalam foto itu, adalah sebahagian daripada 5 orang kru di Aether, dan dia berada di dalamnya tanggungjawab komunikasi. Dia mengalami mimpi ngeri tentang terkandas di K23. Dia hamil dan mempunyai hubungan yang riang dengan seluruh kru, terutamanya Kapten Adi, bapa kepada anaknya. Apabila Sully sampai ke bilik pembedahannya, dia menerima isyarat ganjil bahawa dia tidak boleh meletakkannya dan memberi amaran kepada kru yang lain. Kembali ke bumi, Augustine menjalankan rutinnya seperti biasa sehingga penggera kebakaran mula berbunyi dalam balai cerap. Dia menjejakinya kembali ke dapur di mana dia memadamkannya dan rebah di atas lantai dalam keletihan. Dari sudut pandang barunya, dia melihat seorang gadis kecil sedang membongkok di bawah sinki. Dia berasa ngeri kerana dia telah ditinggalkan. Augustine bermati-matian cuba menghubungi seseorang di radio untuk melaporkan perkara kecil itu perempuan, tetapi dia tidak dapat menghubungi sesiapa. Augustine mendapati di mana gadis kecil itu telah tidur di salah satu unit simpanan dan cuba menjelaskan kepadanya bahawa dia tidak akan dapat menjaganya, tetapi dia kelihatan tidak boleh atau tidak mahu bercakap. Augustine membuat makan malam gadis kecil itu dan selepas itu dia melukis gambar bunga kepadanya, Iris, dan dia sedar dia cuba memberitahu dia itu namanya. Augustine sekali lagi cuba menghubungi Aether tetapi masih tidak dapat. Iris cuba untuk tidur dengan dia di dalam biliknya, tetapi Augustine menetapkan dia di jiran bilik. Pada tengah malam, dia kembali ke bilik Augustine dan membuat dirinya sendiri sarang kecil di sudut dan tidur di atas lantai. Aether juga menghadapi masalah dengan komunikasi. Mereka tidak dapat berhubung dengan mana-mana kapal lain atau sesiapa sahaja di bumi. Mereka kembali dari ekspedisi mereka di K23 dengan penemuan bahawa planet itu boleh mengekalkan kehidupan manusia. Iris melihat Augustine melakukan pemindahan darah dan berbaring di kerusi di sebelahnya, lihat ke atas melalui bumbung balai cerap dan lihat bintang di atasnya. Beberapa dekad sebelumnya, Augustine muda bekerja di bilik kerjanya apabila wanita yang sama dari pihak memarahinya kerana tidak menjawab panggilannya. Dia tidak berpuas hati dengan alasannya bekerja, dan berbohong kepadanya tentang menelefon untuk memberitahu dia bahawa dia tidak hamil lagi. Dia memberitahunya bahawa dia terlalu sibuk dengan kerjanya sehingga dia mensia-siakan hidupnya dan mengabaikan orang yang mengambil berat tentangnya. Augustine hari ini pergi keluar untuk memeriksa antena yang mengawal komunikasinya dan menjumpai berpuluh-puluh burung yang jatuh dan mati di dalam salji. Dia mengiktiraf ini sebagai tanda bahawa udara buruk sudah sampai ke balai cerap, jauh lebih awal daripada yang sepatutnya. Dia sedar bahawa antena yang mereka ada di balai cerap tidak cukup kuat hubungi Aether, tetapi yang di Tasik Hazen, sebelum ini stesen cuaca, cukup kuat. Dia memberitahu Iris bahawa mereka perlu pergi ke Tasik Hazen bukan sahaja untuk melarikan diri udara buruk yang menceroboh, tetapi sebagai satu-satunya harapan mereka untuk menghubungi Aether sebelum itu juga lewat. Augustine memakaikan dirinya dalam beberapa lapisan pakaian berat dan melakukan perkara yang sama untuk Iris, membekalkan dia dengan cermin mata dan alat pernafasan yang dia menyuruhnya untuk tidak mengambilnya dimatikan untuk sebarang sebab. Mereka mengemas apa yang paling mereka perlukan dari balai cerap dan memuatkannya ke dalam jet ski. Mereka berlepas dari balai cerap dan menuju ke tundra bersalji ke arah Tasik Hazen.
Pada Aether, kru mengisi masa mereka dengan mengambil bahagian dalam hologram orang yang mereka sayangi satu, atau bermain permainan video 3 dimensi dan bermain kad antara satu sama lain. Penggera berbunyi, mengganggu ketenteraman, dan memaklumkan anak kapal bahawa kapal mereka telah hanyut tidak tentu. Mereka dapat menentukan lokasi tepat mereka dan laluan kembali ke bumi dengan menggunakan isyarat datang dari K23, tetapi untuk pulang ke rumah, laluan baharu mereka akan membawa mereka ke melalui wilayah yang belum dipetakan. Augustine dan Iris menghabiskan malam itu di dalam kemah di dalam salji. Semasa perjalanan mereka keesokan harinya, mereka melihat runtuhan pesawat yang karam. Sebaik sahaja Augustine melihat seorang budak lelaki mati di salah satu tempat duduk di luar, dia memberitahu Iris untuk terus duduk semasa dia memeriksa sisa serpihan. Di dalam dia kebanyakannya menjumpai serpihan, tetapi ketika dia mula keluar semula, seorang lelaki yang hampir mati menyambar kakinya. Lelaki itu cedera parah dan merayu Augustine untuk menyelamatkannya. Di luar, rasa ingin tahu Iris menguasai dirinya dan dia mengintip badan itu. Dia terkejut dan pergi bersama Augustine di seluruh pesawat, tetapi dia mengusirnya balik luar. Augustine menembak lelaki itu di dalam pesawat seperti yang dia telah memintanya lakukan, meletakkan dia keluar darinya kesengsaraan. Augustine mengimbas kembali melihat wanita dari parti itu meninggalkannya, mengambilnya anak perempuan, yang dia tidak pernah berpeluang bertemu. Pada Aether, Maya melakukan ultrasound pada perut Sully yang hamil dan memberitahunya bahawa dia sedang hamil akan mempunyai seorang gadis. Dia memberitahu kru yang lain dan mereka segera mula mencuba untuk membuat nama. Semasa dalam perjalanan menaiki jet ski, Iris melihat sebuah kubu di kejauhan dan mereka membuat mereka cara untuk itu. Augustine menyemaknya dan memutuskan ia akan menjadi tempat yang baik untuk bermalam. Dia menetapkan peralatan mereka dan meninggalkan jet ski di luar. Austin melihat Iris melukis gambar seorang wanita, dan dia berkata dia mengenalinya. Dia memberitahu Iris semua perkara indah yang dia ingat tentang dia, dan Iris bercakap untuk itu kali pertama, bertanya kepadanya sama ada dia mencintainya. Pada malam itu, bangka mula banjir apabila ia tenggelam ke dalam ais yang mencair. Augustine membawa Iris keluar dari bangka dan menyuruhnya berlari sementara dia cuba berkumpul sebanyak mungkin barangan mereka. Dia melarikan diri dari kubu tepat pada masanya dan cuba menaiki jet ski, tetapi ia tenggelam di bawah ais itu. Dia cuba berenang selepas itu, tetapi ia tenggelam terlalu cepat dan dia hampir kehabisan udara. Dia memanjat kembali dari ais dan memanaskan badan dengan Iris. Mereka akan dipaksa untuk membuat baki perjalanan mereka ke Tasik Hazen dengan berjalan kaki dan tanpa bekalan. Kemudian Augustine memberikan Iris makanan terakhir mereka. Dia kelihatan bimbang tetapi dia meyakinkannya bahawa terdapat banyak makanan di Tasik Hazen. Mereka berjalan kaki melalui ribut salji, hampir tidak dapat melihat dua kaki di hadapan mereka. Melalui salji, Augustine melihat serigala mengelilingi mereka, dan dia menembak mereka dengan senapang patahnya. Dalam keadaan huru-hara, dia kehilangan jejak Iris, dan dia memanggilnya tetapi dia tidak bercakap. Selepas mencari seketika, dia menyerah dan berbaring di salji. Dia melihat penglihatan wanita dari parti berdiri di atasnya, dan akhirnya menyedari bahawa ia adalah Iris. Dia membawanya ke dalam pelukannya, bersyukur kerana telah menemuinya. Keesokan harinya, mereka berjaya tiba di Tasik Hazen dan segera mula bekerja mencuba untuk menghubungi Aether. Sully dapat mendapatkan isyarat Augustine dan bertindak balas. Sully memberitahunya bahawa mereka tidak dapat mendapatkan NASA dan bertanya kepadanya apa itu berlaku kepada bumi. Semasa dia cuba menerangkan, isyarat mereka menjadi kacau dan Sully tidak dapat memahami dia. Dia kehilangan isyarat dan penggera mula berbunyi. Aether kini mengembara melalui bahagian laluan mereka yang belum dipetakan dan kapal itu sedang dibaling dengan asteroid. Kerosakan serius berlaku pada kapal, dan peralatan komunikasi mereka musnah sepenuhnya. Anak kapal menilai kerosakan yang berlaku pada kapal dan memutuskan mereka perlu membina semula bahagian sistem komunikasi mereka dan pergi keluar kapal untuk membaikinya. Maya, Sully, dan Adi akan berjalan-jalan. Ini merupakan kali pertama Maya pergi kapal semasa berada di angkasa. Maya sangat gementar, dan muntah beberapa kali sebelum mereka melangkah keluar. Sebaik sahaja di luar kapal, semuanya kelihatan baik-baik saja.
Mereka membuat pembaikan yang diperlukan pada sistem komunikasi dan mula kembali ke dalam. Sebelum mereka dapat membuatnya, kapal itu sekali lagi diserang oleh asteroid. Sebaik sahaja mereka reda, kru memastikan semua orang baik-baik saja. Maya terkejut tetapi akhirnya baik-baik saja, tetapi semasa dia masuk ke dalam, dia perasan titisan darah terapung dari sutnya dan masuk ke topi keledanya. Adi dan Sully bergegas kembali ke dalam kapal dan Mitchell pergi ke mereka dengan kit perubatan. Mereka menanggalkan topi keledar Maya dan sebaik sahaja mereka melakukannya, sejumlah besar darah terapung keluar dari sutnya dan masuk ke dalam kapal. Maya mula panik, mengatakan terdapat terlalu banyak darah, dan Adi dan Mitchell bekerja untuk membaiki lukanya manakala Sully cuba menenangkan Maya. Walaupun usaha terbaik mereka, anak kapal tidak dapat menutup luka yang disebabkan oleh serpihan dari kapal dilanggar oleh asteroid, dan Maya mati. Anak-anak kapal meratapi kehilangan mereka, tetapi tidak lama kemudian terganggu apabila mereka menangkap pandangan pertama mereka tentang bumi. Mereka ngeri melihat ia kelihatan tidak bermaya dan diliputi sinaran. Ether kembali berhubung dengan Augustine dan dia menjelaskan bahawa mereka tidak akan dapat untuk mendarat semula di bumi. Dia memberitahu mereka bahawa dia seorang sahaja yang tinggal dan itu. Semua orang telah dipindahkan. Dia memberitahu mereka bahawa tiada misi aktif lain, dan mereka adalah satu-satunya yang tinggal. Kru kecewa kerana mereka tidak akan dapat pulang ke rumah dan satu-satunya pilihan mereka kerana meninggalkan kapal adalah untuk berpatah balik dan kembali ke K-23. Tom menjelaskan bahawa dia tidak akan kembali ke K-23 dan dia perlu mengetahui apa yang berlaku kepada keluarganya. Dia meminta Adi kebenaran untuk mengambil salah satu pot kemasukan semula ke bumi supaya dia boleh mencuba untuk mencari isteri dan anak-anaknya, dan Adi membenarkannya. Semasa Tom bersiap untuk perjalanannya kembali ke bumi, Mitchell memberitahunya tentang anak perempuannya itu meninggal dunia pada usia 4 tahun, dan betapa dia akan sebaya dengan Maya jika dia begitu masih hidup. Mitchell bertanya sama ada dia boleh kembali ke bumi bersama Tom supaya dia boleh memulangkan mayat Maya, dan Tom bersetuju. Mitchell dan Tom mengucapkan selamat tinggal kepada Sully dan Adi dan membawa pot kemasukan semula ke bumi. Sully menghubungi Augustine untuk memaklumkan kepadanya tentang apa yang telah berlaku dengan semua orang dalam kru dan mereka merancang untuk kembali ke K-23. Sully memberitahu Augustine bahawa dia sentiasa menjadi peminat besar karyanya dan kecewa bahawa dia tidak akan dapat bertemu dengannya. Dia bertanyakan namanya dan dia memberitahu namanya ialah Iris. Augustine memintanya untuk menerangkan K-23 kepadanya dan semasa dia melakukannya, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya bahawa dia adalah bapanya bahawa dia tak pernah jumpa. Gadis kecil Iris yang Augustine lihat adalah halusinasi selama ini. Ether memasuki zon pemadaman komunikasi dan mereka kehilangan isyarat. Adi dan Sully adalah orang terakhir yang tinggal dan mereka kembali ke K-23 secara berpotensi membina semula tamadun. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.